Senang saja. Senang je, tak susah pun pelajaran akhlak nanti. Ustaz akan ajarkan awak macam mana cara nak buat soalan soalan akhlak. Okey. Muka surat pertama kita, tengok dekat muka surat pertama awak. Halaman pertama kertas soalan awak ada ruangan untuk awak tulis nama, tarikh dan imam dan kelas kita. Kelas kita tahun 1 Imam Bukhari. Okey. Lepas tu pelajaran kita hari ni, subjek yang akan kita jawab hari ni adalah pelajaran akhlak. Okey, dan okey. Tengok dekat muka surat yang kedua, muka surat sebelah. Okey, bahagian pertama soalan kita. Tengok muka surat kedua, muka surat sebelah, bahagian pertama soalan kita. Okey, macam biasa ada 10 soalan. Okey, bahagian pertama ada 20 markah, maksudnya setiap soalan ada 2 markah. Setiap soalan ada 2 markah. Kalau awak berjaya menjawab dengan betul satu soalan, awak dapat 2 markah. Kalau awak jawab dengan betul semua soalan, awak dapat 20 markah. Okey. Macam mana kita nak jawab soalan bahagian pertama? Bahagian pertama kita tandakan right. Jawab semua soalan dalam bahagian ini dan tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, tandakan right di dalam mana? Dalam kurungan. Okey, contoh yang dibagi. Contoh yang dibagi adalah hendaklah tempat kosong dalam keadaan khusyuk. Hendaklah tempat kosong dalam keadaan khusyuk. Okey. Alif, jawapan alif, bernyanyi. Ba, berdoa. Jim, bermain. Kita kena buat apa dalam keadaan khusyuk? Bernyanyi dalam keadaan khusyuk ke? Berdoa dalam keadaan khusyuk ke? Ataupun bermain dalam keadaan khusyuk? Siapa boleh jawab? Berdoa. Okey, ni contoh jawapan. Dia dah tandakan jawapan dah. Ni jawapan dia right. Tandakan right dekat jawapan yang betul. Kita hendaklah berdoa dalam keadaan yang khusyuk. Okey. Jawapan soalan pertama. Okey, tengok dulu soalan pertama. Okey, tengok semua. Semua tengok soalan pertama. Okey, Ustaz bacakan Berdoa menjadikan hati tempat kosong dan tenteram. Berdoa menjadikan hati kita tempat kosong dan tenteram. Alif, tenang. Berdoa menjadikan hati tenang dan tenteram. Ba, gelisah. Ba, gelisah. Berdoa menjadikan hati gelisah dan tenteram. Jim, kecewa. Berdoa menjadikan hati kita kecewa dan tenteram. Okey, mana jawapan yang betul? Alif, tenang. Ba, gelisah. Jim, kecewa. Manakah jawapan yang betul? Berdoa dapat menjadikan hati kita tenang ke, gelisah ke, ataupun kecewa? Sedih? Tenang. Berdoa menjadikan hati tenang dan tenteram. Okey, awak tandakan right dekat sini. Saya bagi contoh satu. Tandakan right. Berdoa menjadikan hati tenang dan tenteram. Okey, seterusnya nombor 2. Nombor 2. Mendoakan kedua ibu bapa akan mendapat. Mendoakan kedua ibu bapa akan mendapat apa? Alif mendapat dosa. Ba, mendapat pahala. Jim, mendapat duit. Manakah jawapan yang betul? Kalau pahala awak tandakan right dekat pahala. Tandakan right dekat sini tau. Kalau awak jawab dosa, kalau awak jawab mendoakan ibu bapa akan mendapat dosa, awak tandakan dekat sini. Kalau awak mendoakan ibu bapa akan mendapat duit, tandakan dekat sini. Mana satu jawapan yang betul?
Okey. Okey, tadi awak dah jawab dah tadi. Ustaz kata boleh kata betul dah. Boleh betul dah tu jawapan tu. Okey. 3. Menggunakan tempat kosong semasa beristinja. Menggunakan tempat kosong semasa beristinja. Okey, beristinja tu apa dia beristinja? Ingat tak? Beristinja. Beristinja itu maknanya kita menyucikan najis, kita membersihkan najis. Bila lepas kita buang air besar ataupun buang air kecil kan, bila kita cuci anggota yang bawah kita tu dengan air ke dengan tisu ke, kita bersihkan kan. Selepas kita buang air besar tu buang air kecil, okey, kita menggunakan apa dia? Menggunakan kaki ke semasa beristinja, ataupun menggunakan kuku semasa beristinja, ataupun jim menggunakan tangan kiri semasa beristinja. Mana jawapan yang betul? Menggunakan apa? Menggunakan kaki semasa beristinja. Alif menggunakan kaki semasa beristinja. Ba menggunakan kuku semasa beristinja. Jim menggunakan tangan kiri semasa beristinja. Mana yang betul? Kita basuh berak, senang saya cakap. Kita basuh berak guna apa? Guna kaki ke, guna kuku ke, guna tangan kiri? Guna tangan mana? Tangan mana? Kiri ke kanan? Jawapannya menggunakan kuku ataupun tangan kiri. Alamak, hang lah pula. Jawab alif, ba ataupun jim. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Hendaklah membasuh tempat kosong dan kaki selepas beristinja. Hendaklah membasuh tempat kosong dan kaki selepas beristinja. Selepas kita cuci najis kita tu, selepas kita cuci kita buang air besar kan, kita buang air kecil, kita basuh apa? Basuh mulut dan kaki, ataupun membasuh pipi dan kaki, ataupun membasuh tangan dan kaki. Okey. Alif hendaklah membasuh mulut dan kaki. Ba hendaklah membasuh pipi dan kaki. Jim hendaklah membasuh tangan dan kaki. Mana yang betul? Mana yang betul? Awak tandakan right dekat jawapan yang betul. Okey. Betul, tangan. Apa jawab tangan? Betul. Jim, tangan. Basuh tangan dengan kaki selepas kita cuci lepas buang air besar, buang air kecil tu. Takut nanti terkena najis dekat anggota kita, terkena najis dekat tangan, sebab kita basuh guna tangan kan tadi. Kita basuh guna tangan kiri, lepas tu takut kena kaki juga. Bila kita dalam bilik air tu kan kotor. Bilik air tu kan kotor. Orang buang najis, orang kencing, orang berak dalam bilik air. Sebelum nak keluar bilik air tu, basuh dulu kaki kita tu. Sebelum nak keluar daripada bilik air, basuh dulu kaki tu, supaya kaki kita bersih. Bila keluar daripada bilik air, kaki kita bersih. Okey, kemudian nombor 5, sentiasa menutup tempat kosong apabila masuk tandas. Menutup apa? Bila kita masuk tandas, kita disunatkan menutup apa? Alif menutup mata, ba menutup kepala, jim menutup hidung. Tutup kepala ketika masuk tandas. Sentiasa menutup kepala ketika masuk tandas. Okey, kemudian nombor 6. Okey, awak pergi ke muka surat 3, muka surat sebelah, surat 3. Okey, nombor 6 pula. Kita tengok nombor 6 pula.
Nombor 6, apabila keluar tandas didahulukan dengan apabila keluar tandas, bila kita dah habis kencing, dah habis berak semua tu, keluar tandas, kita dahulukan dengan apa? Alif lutut, ba siku, jim kaki kanan. Bila kita keluar daripada tandas, kita dahulukan anggota mana dulu nak keluar? Alif lutut, ba siku, jim kaki kanan. Mana dia? Kaki kanan, tandakan right ke kaki kanan. Kita masuk tandas guna kaki apa? Kaki kiri. Kalau kita keluar tandas, kita guna kaki apa? Kaki kalau kita nak masuk masjid, kita guna kaki apa? Kaki kanan. Itu awak akan belajar tahun 2 nanti, adab masuk masjid. Okey, dah nombor 6 dah. Nombor 7 pula, kita pergi ke nombor 7. Nombor 7, Allah sangat menyukai orang yang alif kotor, ba bersih, jim comot. Allah sangat menyukai orang yang alif kotor, ba bersih, jim comot. Okey, pandai. Tandakan jawapan tu yang betul. Tandakan jawapan yang betul. Tandakan right. Jangan bulatkan tau. Tandakan right. Okey, seterusnya nombor 8. Berikut adalah kelebihan mandi kecuali. Ini dia nak kelebihan mandi kecuali. Dia nak kecuali. Semua ni adalah berikut, semua ni adalah kelebihan mandi kecuali. Kecuali apa? Apa yang bukan kelebihan? Okey. Alif sakit, ba segar, jim sehat. Kecuali, dia nak kecuali, bukan kelebihan. Tak, kecuali dia kata dalam ni semua adalah semua ni adalah kelebihan kecuali apa? Sakit. Dia nak, semua ni ada dalam jawapan ni, semua ni adalah kelebihan kecuali satu je salah. Dia nak satu tu, yang salah tu je, satu tu sakit. Kemudian nombor 9, hendaklah menyisir. Menyisir tu apa? Menyisir rambut. Menyisir tu maksudnya sikat rambut. Menyisir rambut menggunakan apa? Hendaklah menyisir rambut menggunakan alif berus, ba sikat, jim sabun. Ada awak sikat rambut guna berus ke? Ada yang okey, ba sikat, jim ada yang sikat rambut guna sabun ke? Okey. Sikat. Okey, dah jawab. Okey, pandai. Kemudian nombor 10. Nombor 10, apakah hukum menutup aurat? Nombor 10, apakah hukum menutup aurat? Hari tu baru ni je kita belajar menutup aurat. Aurat lelaki dekat mana, aurat perempuan dekat mana. Baru je kita belajar sebelum periksa ni. Minggu lepas lah. Okey. Apakah hukum menutup aurat? Alif sunat, ba haram, jim wajib. Wajib menutup aurat. Alif sunat, ba haram, jim wajib. Kalau soalan awak, jawapan awak wajib, awak tandakan right dekat wajib. Tandakan right dekat tepi ni. Tandakan right dalam kurungan wajib. Okey. Okey. Dah habis soalan pilihan kita. Dah habis dah soalan objektif kita. Alif ABC, soalan alif bajim kita. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat sebelah, ke surat 4. Kita pergi ke bahagian kedua pula. Kita pergi ke bahagian kedua pula. Bahagian kedua, Akhi Khairi dengar tak Akhi Khairi?
Bahagian kedua awak kena ceraikan perkataan berikut supaya menjadi huruf tunggal. Yang ni sama je macam dalam latihan yang kita buat sebelum-sebelum, dalam peperiksaan yang kita buat sebelum-sebelum ni. Ceraikan menjadi huruf yang tunggal. Okey. Sopan, contoh yang dibagi perkataan sopan. Awak tengok huruf tu satu persatu. Ceraikan ataupun pisahkan huruf tu. Tengok huruf tu satu persatu. Sin, waw, pa, nun. Sopan. Awak tulislah balik huruf dia. Sin, waw, pa, nun. Sopan. Okey, yang satu Ustaz bagi satu contoh. Khusyuk, ejaan khusyuk. Kho, shin, waw, kho, shin, waw, ain, khusyuk. Okey, kita tulislah baik huruf yang pertama apa dia? Huruf kha. Huruf yang pertama huruf kha, tulis balik. Tulis huruf tu satu persatu. Huruf yang kedua huruf shin. Jangan lupa letakkan titik dia. Jangan lupa letakkan titik dia. Okey, lepas huruf shin huruf apa? Huruf waw. Okey, lepas huruf waw huruf ain, huruf a. Okey, dah siap. Ceraikan je. Ceraikan huruf tu je. Ceraikan huruf tu. Okey, Ustaz bacakan huruf yang lain pula, perkataan yang lain. Nombor 2, perkataan nombor 2. Ain, waw, ra, ta, aurat. Yang ni adalah ejaan aurat. Nombor 3, mandi. Mim, nun, dal, ya, mandi. Nombor 4, perkataan kuku. Kaf, waw, kuku. Senang je yang ni. Yang ni senang je, kita ceraikan je. Nombor 5, sugi. Nombor 5, perkataan sugi. Sin, waw, ga, ya, sugi. Awak ceraikan je. Pisahkan huruf-huruf tu. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ada 10 markah. Yang ni awak kena tulis betul. Bagi jawapan yang betul, salah dan salah. Bagi jawapan yang salah. Okey, betul, tuliskan betul bagi jawapan yang betul, dan salah bagi jawapan yang salah. Okey, contoh yang dibagi. Mendoakan kedua ibu bapa. Betul ke salah kita kena mendoakan kedua ibu bapa kita? Betul. Betul kan? Cuba tanya ibu bapa kat sebelah kita tu. Selalu tak kita doakan mama, ayah, ibu, bapa? Tulis betul. Kalau betul, awak tulis betul. Yang ni contoh dah tulis dah. Betul. Betul. Eja betul. Betul. Okey. Yang ni kalau betul Yang ni kalau betul. Kalau betul awak tulis eja dengan betul. Kalau salah awak tulis salah macam ni. Yang ni ejaan salah, untuk salah. Perkataan yang salah. Okey. Ustaz bacakan dulu nombor 1. Nombor 1. Okey. Qada hajat di tempat yang tertutup. Betul ke salah? Kita kena buang air besar, buang air kecil dekat tempat yang tertutup. Betul ke salah? Betul ke salah kita kena buang air dekat tempat yang tertutup? Tempat yang terlindung, orang tak nampak. Betul ke salah? Ke kita nak buang air dekat tempat yang terbuka je? Kita nak buang air dekat tempat biar orang nampak. Salah. Betul lah. Jawapannya betul lah, sebab qada hajat di tempat yang tertutup. Yang ni betul lah.
Tak bagi satu. Qada hajat maksudnya buang air di tempat yang tertutup. Betul. Betul. Okey. Kemudian nombor 2. Nombor 2, sentiasa membazirkan air ketika mandi. Nombor 2 ni dia cakap apa? Sentiasa membazirkan air ketika mandi. Betul ke salah? Dia suruh kita bazirkan air waktu mandi. Betul ke salah? Salah. Kalau salah awak tuliskan salah. Kalau salah awak tulis salah. Kalau salah awak tulis salah kat sini, kat dalam kotak ni. Okey. Nombor 3 pula. Nombor 3, masuk tandas menggunakan alas kaki. Macam alas kaki macam mana? Alas kaki macam slipper. Macam slipper ke, masuk tandas menggunakan alas kaki. Betul ke salah? Masuk tandas gunakan slipper sebab dalam tandas tu kan kotor, tak tahulah ada apa dekat tandas tu. Masuk ke tandas menggunakan alas kaki. Okey, kemudian nombor 4. Nombor 4. Okey dah Nombor 4. Nombor 4, memulakan memotong kuku dengan jari tangan kiri. Betul ke salah? Kita potong kuku mula daripada tangan kiri dulu. Betul ataupun salah? Kita potong kaki, kita potong kuku, kita mulakan dengan tangan kanan. Okey. Kemudian nombor 5. Nombor 5, Allah menyukai kepada lelaki yang tidak menutup aurat. Allah sukakan lelaki yang tak tutup aurat. Betul ke salah? Allah suka lelaki tu kalau pakai seluar pendek. Selalu pakai seluar pendek, nampak apa je. Allah salah. Allah tidak menyukai orang yang tidak menutup aurat. Okey, salah. Tulislah kataan salah. Salah betul. Yang mana kalau salah awak tulis salah, kalau betul awak tuliskan betul. Akhi Khairi dapat ke Akhi Khairi? Dengar tak? Dengar Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 5 pula. Surat 5 soalan ketiga. Kita pergi ke muka surat 5 soalan ketiga. Awak kena sambungkan, macam biasalah, sambungkan huruf-huruf berikut supaya menjadi perkataan. Okey, soalan ketiga, sambungkan huruf-huruf berikut supaya menjadi perkataan. Awak kena sambungkan huruf. Tadi awak dah ceraikan huruf. Okey, yang ni pula awak kena sambungkan. Sin dengan alif, contoh sin dengan alif boleh sambung sin dengan alif. Okey, alif dengan ya boleh sambung tak? Alif dengan ya tak boleh sambung. Jadi sin dengan alif je boleh sambung. Okey, sin dengan alif je boleh sambung. Kemudian huruf ya dengan huruf nga. Huruf ya dengan huruf nga boleh tak sambung? Huruf ya dengan huruf nga boleh sambung kan? Okey, sambungkan huruf ya dengan nga. Okey. Tangan, ejaan tangan. Ada tak ejaan tangan? Cuba kita boleh cari. Dalam soalan kita pun ada ejaan ni. Dalam soalan kita pun ada ejaan ni. Ta alif, ta, nganun ngan, tangan. Okey. Mana dia perkataan tangan? Mana dia perkataan tangan? Ni ada ejaan tangan. Boleh tengok dekat sini. Ada ejaan tangan. Okey.
Kat sini ada, kat dalam kertas soalan awak pun ada ejaan tangan. Ta alif, ta boleh sama dengan alif. Alif tak boleh sama dengan nga. Nga kena sama dengan nun. Ejaan tangan ada. Okey. Dah jumpa dah ejaan tangan. Macam mana ejaan tangan? Ta alif. Awak boleh tengok dalam kertas-kertas. Ustaz rasa dalam yang ni semua ada dalam kertas awak, dalam kertas soalan awak. Awak boleh tengok balik. Awak boleh selak balik kertas soalan awak tu dan cari balik perkataan tu, ejaan tu. Itulah cara dia. Okey. Nombor 2, hajat. Perkataan hajat. Ha alif ha, ha alif jim ta. Ejaan dia ha alif ha jim ta jat. Hajat. Mana dia perkataan hajat? Cuba kita cari tengok mana dia hajat. Ni kat sini ada. Kat sini ada perkataan hajat. Sebelah ada je. Awak boleh tengok balik. Awak boleh tengok balik dekat muka surat atas tu, surat sebelah ada je perkataan hajat. Macam mana kita nak sambungkan kan? Ada je perkataan hajat. Okey, lepas tu nombor 3, doa. Dal, huruf dal, ain, alif, hamzah. Huruf dal, ain, alif, hamzah. Doa. Doa. Okey, mana dia doa? Ada doa. Dalam latihan kita ada doa. Ni doa, ejaan doa. Ni. Awak boleh ambil yang kat sini. Dal, ain, alif, hamzah. Doa. Awak boleh tengok balik dekat dalam kertas soalan awak. Dal, ain, alif, hamzah. Berdoa. Kat nombor 1 ni. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor berapa pula? Doa dah. 4, kaki. Nombor 4 perkataan kaki. Kaf alif ka, kaf ya ki, kaki. Mana dia ejaan kaki? Mana dia ejaan kaki? Ni ada. Atas ni, dalam ni ada ejaan kaki. Dalam ni ada ejaan kaki. Kaf alif, kaf ya, kaki. Kaf alif ka, kaf ya ki, kaki. Okey, ejaan kaki. Kemudian kemudian 5, sehat. Sod, sehat. Huruf sod, ya, ha, ta. Sehat. Sod, ya, ha, ta. Ada tak perkataan sehat dalam ni? Ada tak perkataan sehat? Mana dia perkataan sehat? Ni, sini ada perkataan sehat. Jumpa pun perkataan sehat. Jumpa dah perkataan sehat. Okey. Seterusnya, okey, dah habis dah. Dah habis dah sampai nombor 5. Okey. Nanti kalau awak tak sempat, nanti awak boleh tengok balik dalam video Ustaz. Awak boleh rujuk balik. Kat mana lokasi perkataan yang ada ni, perkataan ni. Okey. Kemudian soalan yang keempat. Soalan yang keempat, awak kena isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, soalan keempat awak kena isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Okey.
besar. Yang ni ejaan, yang ni besar. Besar. Yang ni pula jawapan ni ada kat atas ni Jawapan ni dalam kotak ni adalah jawapan ni. Mata. Kemudian perkataan lutut. Perkataan apa lagi? Badan. Gugur. Melihat. Okey, ini dia. Perkataan besar, mata, lutut, badan, gugur, melihat. Okey. Contoh yang dia bagi, yang ni contoh dia. Contoh qada hajat ialah membuang air kecil dan air apa? Air besar. Okey. Ya. Air kecil dan air besar. Okey, dah dapat dah jawapan. Okey, kemudian nombor 1. Okey, saya bacakan nombor 1 Mandi di awal pagi akan menyegarkan apa? Menyegarkan mata, menyegarkan lutut, menyegarkan badan, menyegarkan gugur ataupun menyegarkan melihat. Mana jawapan yang betul? Kita beri satu contoh. Badan. Mandi di awal pagi akan menyegarkan badan. Okey, dah dapat dah badan. Okey, tandakan mana yang kita dah dapat tu, kita tandakan. Okey. Kemudian nombor 2. Okey, yang ni awak kena jawab Hendaklah kumpul dan tanamkan rambut yang apa? Kalau ada rambut kita ataupun apa? Kalau kita ada rambut kita, okey. Mata, lutut ataupun gugur ataupun melihat. Hendaklah kumpul dan tanamkan rambut yang gugur. Ataupun melihat. Ataupun rambut yang lutut ataupun rambut yang mata. Okey. Rambut tu gugur kan? Kalau rambut tu gugur, kita kena kumpul dan tanamkan rambut yang gugur. Okey, kemudian nombor 3 bercelak. Nombor 3 bercelak dapat menghindarkan daripada sakit apa? Bercelak tu kita bercelak dekat mata ni. Kita bercelak, kita letak celak dekat mata ni. Dapat menghindarkan daripada sakit apa? Daripada sakit mata ke, daripada sakit lutut ataupun daripada sakit melihat? Bercelak tu dekat mata kan. Okay, kita gunakan celak. Kita gunakan celak dekat mata. Kalau kita bercelak, kita dapat menghindarkan daripada sakit mata, daripada mata merah tu. Sakit mata macam tu. Okey, kemudian nombor 4. Aurat lelaki ialah di antara pusat hingga apa? Yang lelaki. Tolong bagi tahu, kat mana aurat lelaki? Aurat lelaki ialah di antara pusat hingga mata ke, hingga lutut ke, hingga okey, pandai. Okey, baru je kita belajarkan baru ni kan. Okey, aurat lelaki dekat mana? Okey, kemudian nombor 5, sentiasa menjaga mata daripada tempat kosong, perkara yang tidak elok. Apa jawapan dia? Sentiasa menjaga mata daripada apa? Daripada melihat perkara yang tidak elok ke, daripada gugur perkara yang tidak elok ke, ataupun daripada lutut perkara yang tidak elok. Okey, melihat. Okey, bagus. Okey, dah habis dah untuk soalan yang keempat. Seterusnya kita pergi ke soalan kelima pula. Kita kena jauhikan pula. Soalan yang kelima kita jauhikan pula.
Okey ni. Jawi, kalau nak jawikan ni kita boleh cari dekat dalam soalan kita ada je huruf-huruf yang ni yang kita boleh nak tengok balik. Ejaan jawi dia macam mana? Kita boleh tengok balik dalam soalan kita. Okey. Kataan tutup. Okey, contoh yang dia bagi adalah kataan sakit. Contoh yang dia bagi adalah kataan sakit. Ejaan sakit macam mana? Sin alif sa kaf ya takit. Sakit. Okey, nombor 1. Tutup. Ada tak ejaan tutup? Contoh 1. Ejaan tutup. Tawau. Tawaupa. Tutup. Tawaupa. Tutup. Okey. Nombor 2 pula. Nombor 2 ejaan apa? Kepala. Ada tak ejaan kepala dalam kertas soalan kita ni? Ada tak ejaan kepala? Cuba cari. Kepala. Mana dia kepala? Kepala. Kepala. Tengok mana dia ejaan kepala. Ni dekat nombor 5 ni ada ejaan kepala. Kaf, fa, alif, lam, alif. Ejaan kepala. Ada dekat muka surat 2. Ejaan kepala awak boleh tengok dekat muka surat 2. Kepala. Kaf, fa, alif, lam, alif. Kepala. Okey, kemudian lagi ejaan apa lagi yang awak kena jawikan? Kiri. Ada kan ejaan kiri? Okay, ada kan ejaan kiri? Ejaan kiri. Mana dia ejaan kiri? Ni. Ada dekat ni. Kaf, ya, roya. Kiri. Kaf, ya, roya. Kiri. Okey. Kiri pun ada dalam kertas soalan awak. Awak boleh tengok balik dalam kertas soalan. Dekat muka surat 4. Kertas soalan muka surat 4. Ada ejaan kiri. Okey, kemudian apa lagi? Bersih. Perkataan bersih. Ada tak perkataan bersih? Bersih. B-E-R S-I-S. Sih. Bersih. Kalau dalam Jawi, bara sin ya hasih. Bersih. Okey, mana dia? Bersih. Ni bersih, ejaan bersih. Ejaan bersih ada dekat sini. Dekat nombor 7 ni. Dekat muka surat 3, ejaan bersih ada dekat muka surat 3, nombor 7. Okay, ejaan bersih ada dekat muka surat 3, nombor 7. Ada dekat soalan muka surat 3, nombor 7. Okay, awak boleh tengok balik dalam soalan. Okey, seterusnya lepas bersih, kataan apa lagi? Sabun. Okey, sabun. Tadi ada kan sabun kan? Tadi pun ada juga sabun, kataan sabun. Yang kita bersihkan kepala tu dengan sabun, dengan apa tadi? Bersihkan apa dengan apa tadi? Ni, bersih, menyisir rambut. Ni. Sabun. Ni ejaan sabun. Sin, alif, sa, ba, waw, nun, bun. Sabun. Ya. Tulis dengan ejaan yang betul.
Okey, tulis dengan ejaan yang betul. Okey, tulis. Yang ni nombor soalan kelima, soalan keenam ni awak kena salin dan tulis semula je. Salin balik je. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 ejaan dia macam apa dia? Dengan tertib. Nombor 1 ejaan dia dengan tertib. Kita tulis balik je. Dengan. Okey, awak tulis semula, jangan lupa jangan tinggal titik dia semua. Jangan lupa letak titik dia dengan tertib. Yang ni senang je ni. Yang ni awak tiru balik je. Awak tiru balik je. Okey. Yang ni dengan tertib. Nombor 2, tangan kanan. Nombor 2, ejaan dia adalah tangan kanan. Nombor 3, ejaan dia ialah menutup aurat. Nombor 3, ejaan dia ialah menutup aurat. Okey, nombor 4, ejaan dia ialah badan segar. Badan segar. Nombor 5, potong kuku. Nombor 5, potong kuku. Awak salin semula je. Salin saja. Okey, salin ikut betul-betul. Betul-betul ikut dalam yang perkataan yang tulis dalam ni. Ayat dalam ni. Okey. Okey, selepas soalan yang ke-6, soalan ke-7 pula. Muka surat 7. Lepas soalan ke-6, soalan ke-7 pula muka surat 7. Dia ada gambar. Ada gambar. Awak kena tuliskan beradab ataupun tidak beradab. Awak kena tulis beradab atau tidak beradab. Awak tengok gambar ni. Awak tengok dalam gambar ni, beradab ke tidak beradab? Allah, gambar pun tak nampak. Awak tengok dalam gambar ni, beradab ke tidak beradab? Tidak beradab. Yang gambar contoh ni, dia tengah marah. Dia tengah marah ni, beradab ke tidak beradab? Ni mana? Yang ni, gambar ni ke? Gambar nombor 5 ni. Dia pakai pakaian yang cantik, dia pakai pakaian yang menutup aurat. Beradab ke tidak beradab? Beradab. Okey, gambar Ustaz terangkan gambar-gambar ni. Ada gambar ni yang tak nampak, Ustaz pun tak nampak gambar ni. Tak jelas gambar dia. Okey, contoh yang dia bagi, contoh tidak beradab. Dia tengah marah. Contoh mana main ejek-ejek? Nombor berapa yang dia main ejek-ejek tu? Bukanlah, dia kan cermin tu. Kan dia tengok cermin. Nombor 5 kan dia tengok cermin. Tengok pakaian dia. Dia tengok pakaian yang dia pakai tu. Pakaian dia. Takut dia bagi salah. Tudung. Dia pakai elok lah tu. Tudung. Dia pakai tudung. Dia pakai baju kurung semua. Dia pakai pakaian yang menutup aurat. Okey, awak tengok dulu gambar. Okey, nombor 1. Okey, gambar nombor 1. Tengok dulu. Dia minta maaf. Dia salam dengan ibu bapa, dengan atuk nenek dia. Dia beradab dengan atuk nenek dia. Dia orang salam dengan ibu bapa, mungkin dia orang tengah beraya kot. Salam, cium tangan, minta maaf dekat ibu bapa, dekat atuk nenek. Okey, yang ni perbuatan ni beradab ke tidak beradab? Beradab. Kalau beradab awak tulis beradab. Beradab. Perbuatan ni kira, kalau perbuatan yang baik awak tulis beradab. Kalau perbuatan tu perbuatan yang tidak baik macam ni, dia tengah marah ni, awak tulis tidak beradab. Okey, nombor 2.
Gambar nombor 2 pula. Tengok gambar nombor 2 pula. Nampak tak? Siapa tengok nampak dia buat apa? Dia macam dalam bilik air, tapi dia tak mandi. Dia duduk dalam bilik air. Dia tak mandi pun. Dia malas mandi kot, dia sejuk ataupun dia mengantuk. Yang tu beradab ke tidak beradab? Nombor 2 tu beradab ke tidak beradab? Dia tak mandi, dia tak nak mandi. Ha? Tak beradab. Okey, nombor 3, nombor 3 mendoakan orang yang sakit. Beradab ke tidak beradab? Mendoakan orang yang sakit. Beradab. Okey. Mendoakan orang yang nombor 4 tu bergaduh. Nombor 4 tu dia orang bergaduh. Tidak beradab. Tak baik. Nombor 3 beradab. Nombor 3 dia mendoa. Nombor 3 dia menziarahi, dia ziarah, dia melawat orang sakit, lepas tu dia mendoakan orang tu sakit, orang tu supaya cepat sembuh. Itu adalah Nombor 4 tu bergaduh, dia orang bergaduh. Nombor 4 tu dia orang bergaduh. Tidak beradab. Nombor 5 tu okey, dia pakai pakaian yang sopan kan? Ke dia mengejek orang? Ke dia ni? Dia mengejek kawan dia di depan. Okey, tu gambar tu dia dalam dia apa? Gambar tu gambar dia tengah tengok cermin. Gambar tu dia tengah tengok cermin. Pakaian dia pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat. Yang tu adalah beradab. Okey. Seterusnya yang habis soalan ke-7. Nombor 5 beradab sebab dia pakai pakaian menutup aurat. Okey. Nombor soalan yang terakhir, last soalan yang terakhir, soalan yang ke-8. Okey, tengok soalan ke-8 ni pun sama juga macam soalan-soalan sebelum ni yang kita buat. Okey, soalan ke-8 ni pun awak kena kelaskan ataupun asingkan ataupun kategorikan peralatan mandi dan peralatan bersugi dengan betul. Bersugi tu tahu tak bersugi tu apa? Ingat tak? Bersugi tu apa dia? Macam mana bersugi? Gosok gigi, pandai. Okey. Gosok gigi. Okey, kita kelaskan mana dia peralatan mandi, mana dia peralatan bersugi. Antara peralatan mandi dan peralatan bersugi. Kalau yang ni adalah peralatan dia. Ini adalah peralatan dia. Awak kena kelaskan. Kalau peralatan ni adalah peralatan mandi, awak tulis dekat kotak ni. Peralatan mandi. Okey, kalau alatan tu peralatan bersugi, awak tulis dekat kotak peralatan bersugi. Bersugi. Okey. Contoh dia bagi, contoh kain basah. Kain basah tu peralatan mandi ke peralatan bersugi? Contoh kain basah. Kain basah tu peralatan mandi ke peralatan nak berus gigi? Mandi. Okey, mandi. Okey, tuliskanlah dekat kotak peralatan mandi. Dah dapat dah kan? Ini contoh kan? Okey. Lagi satu, kita baca lagi. Okey, yang ni kayu sugi. Okey, Ustaz tulis. Kayu sugi. Kayu sugi tu peralatan mandi ke peralatan bersugi? Kayu sugi tu peralatan untuk bersugi. Awak tulislah dekat sini peralatan bersugi. Tulis balik kayu sugi. Kayu
kayu sugi. Okey. Okey, nampak tak Akil? Ya. Nampak. Okey, lagi apa dia lagi? Perkataan apa lagi? Ubat gigi. Ubat gigi tu peralatan mandi ke peralatan ni ubat gigi. Ubat gigi itu peralatan mandi ke peralatan bersugi? Ubat gigi kita gunakan untuk bersugi ke untuk mandi? Bersugi yang lebih tepat. Betul juga peralatan mandi, tapi yang lebih tepat tu adalah peralatan bersugi. Bersugi kita guna berus gigi, kita guna ubat gigi, kita guna kayu sugi. Okey, kemudian kataan ni sabun badan. Sabun badan tu peralatan mandi ke peralatan bersugi? Sabun badan tu peralatan mandi ke peralatan bersugi? Sabun badan, sabun. Akil duduk elok, Akil tertungging nanti. Sabun mandi. Sabun mandi peralatan bersugi ke peralatan mandi? Ama? Peralatan mandi ke peralatan bersugi, Ama? Sabun mandi. Mandi. Okey, seterusnya apa lagi? Berus gigi. Okey, berus gigi. Berus gigi tu peralatan mandi ke peralatan bersugi? Bersugi. Okey. Okey. Dah habis dah. Habis soalan kita. Habis soalan kita dah. Sampai ni lah last soalan kita. Soalan tamat sampailah. Okey, soalan tamat. Habis dah soalan kita. Akil tahu tak Akil? Faham tak? Akil tuliskan, kelaskan mana dia peralatan mandi dengan mana dia peralatan bersugi. Ustaz dah tulis dah dalam. Ya? Tak dah siap? Okey. Bersugi dengan peralatan mandi dengan peralatan bersugi. Mandi, bersugi tu ialah kita berus gigi. Kita berus gigi guna apa? Awak berus gigi guna shampoo ke? Akil berus gigi guna shampoo ke? Ke guna ubat gigi? Akil berus gigi guna shampoo ke guna ubat gigi? Kalau ubat gigi tulislah dekat sini. Ubat gigi itu peralatan bersugi. Okey, dah habis dah penerangan Ustaz untuk hari ini. Untuk kelas kita, untuk kelas kertas akhlak kita. Selamat menjawab dan semoga berjaya. Okey. Ada lagi tak nak tanya soalan? Ustaz nak tutup dulu rakaman ni, nanti panjang pula nanti rakaman ni, sejam dah. Ada lagi tak soalan? Okey, nanti awak boleh tengok balik rakaman Ustaz. Kalau ada soalan, kalau awak nak tunggu pun boleh. Kalau ada soalan, kalau awak nak tunggu, ada soalan nak tanya dekat Ustaz, boleh tunggu. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Kalau ada soalan lagi, nanti tengok balik. Kalau awak nak semak balik, nanti awak semak balik video tu dalam video.
Okay, bye. Assalamualaikum. Bye Ryan. Okay, bye. Nanti okay, Assalamualaikum.